Pernah meletup tau. Ui, Iya doh, macam cerita Mr. Bean tu. hilang. Bukan. Oh, ni korang punya lab lah. Saya punya eksperimen tu. Okey. Meletup Okey, ceritakan Yang sikit. meletup tu. Alright guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. So, ni adalah podcast kita yang pertama. Sekarang ni musim podcast. Semua orang nak buat podcast. Semua orang nak bercakap. Semua orang nak bersembang. Kan? Tapi, I think it's an interesting thing. Saya rasa benda ni menarik sebenarnya. Sebab sebelum ni susah untuk kita dapatkan platform untuk bercakap. Betul? Untuk kita suarakan isi hati kita, untuk kita cakap pendapat kita. Kadang-kadang benda-benda random je. Betul. Tapi kita nak share dengan orang. Sebelum ni susah. Betul. So sebelum ni cara dia adalah kita kena masuk TV, kita kena jadi popular. Masuk radio. Betul, masuk radio. Tapi sekarang ni di era globalisasi kini, Dahsyat. kita dah ada macam-macam platform. Kita dah boleh buat podcast kita sendiri, then just upload dekat YouTube ke Facebook, TikTok. So kita boleh cakap dah. Jom kita cuba. So kita nak cuba juga buat podcast. Ini kita punya percubaan podcast yang pertama. Dan untuk podcast kita ni, kita nak cuba untuk bawa topik pekerjaan. Kerjaya. Okay. So kita ada macam-macam kerjaya dekat dalam Malaysia dekat atas ni. muka bumi ni. Atas muka bumi lah terus. Kita spesifikkan dekat Malaysia lah kan. Whereby macam-macam pekerjaan. Dan kadang-kadang kita tak sangka yang ada kerja macam ni. Kan? Betul. Dalam otak kita selalu fikir pasal pekerjaan-pekerjaan yang mainstream. Biasanya profesional lah orang tahu. Betul. Doktor, cikgu, engineer, lawyer, arkitek. Yang mak-mak dulu sebut lah. Betul. Kerja government. So kita nak cuba congkel pekerjaan-pekerjaan yang unik ni. Betul. Mungkin ada kawan-kawan kita yang buat bisnes yang kita sendiri tak sangka, ada bisnes macam ni. Itu in terms of business lah. In terms of business Ada yang kerja macam ni. Mungkin dia kerja government, tapi rupanya ada sektor yang macam ni. Selalunya kita fikir pasal kalau kerja government ni, kerja cikgu, apa lagi, badan-badan beruniform, apa lagi, nurse, doktor, itu normal lah kan. Apa lagi, pegawai kerajaan lah, kerja kat Putrajaya. Tapi mungkin ada kawan-kawan kita yang kerja government, tapi kerja dekat ceruk, tak tahu bidang apa, sektor apa, kita pun tak tahu. So mungkin kalau ada kawan-kawan kita yang rasa pekerjaan dia ni unik, tak pernah orang dengar dan nak orang tahu, mungkin boleh hello kita. Betul, sebab sekarang pun sebenarnya masa kita study dulu pun IT memang tengah naik. Betul? Sebenarnya bayaran IT sekarang lagi tinggi daripada profesional yang lain. Betul. Ramai orang tak tahu. Betul. Orang ingat dulu IT, komputer, main game ya. Benda-benda tak berfaedah. Typing je lah. Tapi sekarang ni siapa yang ada ilmu coding, pandai buat website, Itu yang buat duit sekarang. itu yang buat duit sekarang. Betul. So, untuk hari ni kita nak tanya kawan kita ni lah. Korang kalau tengok dia ni agak-agak kerja apa? Apa kerjayanya saya? Beliau adalah seorang ahli kimia, guys. Mak kimia, orang panggil mak kimia. Kimia. So, untuk kawan-kawan kita kat luar yang mungkin sekarang ni tengah further study dalam bidang kimia, pertama. Kedua, ada cita-cita nak jadi seorang chemist. So, mungkin kita boleh share dengan diorang, what's your journey? Apa pengalaman kau kerja dalam bidang kimia ni? Dan apa peluang mungkin dalam sektor industri kimia? Peluang? Peluang. Peluang. Sebab kalau tanya aku kan, cakap pasal kimia, bapak susah siap. Kalau tak aku lah, main dengan apa tu? Main dengan periodic table lah. Itu lah biasa lah. Itu dia punya basic lah. Itu memang kena mahir lah. Okay. So kita nak dengar sendirilah daripada kawan kita ni. Okey, kau boleh kenalkan diri. Nama kau. Kita tak kenalkan nama tu. Betul. Siapa nama kau tu? Siapa nama kau, bro? Ambil IC je ah. Saya nama Muklis. Muklis. Orang panggil Muk je.
Mok. Walaupun awak lagi muk. Okay, mungkin boleh cerita sikit kat Mok. Background study. Dulu study kat mana? Sampailah study dalam bidang kemis ni macam mana? Okay, first sekali bismillahirrahmanirrahim. Okay, kalau nak cerita background study dulu kita start daripada sekolah kan. Sekolah untuk SPM saya dekat MRSM. MRSM PDRM Kulim. Kalau ada sesiapa yang tahu, guys, alumni. Alright. Lepas tu kita melangkah ke zaman universiti pula. Masa tu kita pergi PASUM. PASUM, okay. PASUM which is apa PASUM? Pusat Asasi Sains Universiti Malaya. Okay, betul. PASUM. Foundation lah Okay, kat foundation. situ. Asasi. Dan lepas tu kita proceed ke UM juga. Masuk degree course Applied Chemistry Applied Chemistry. dalam Fakulti Sains. Alright. So, hebat-hebat. Hebat. Dia punya background study tu MRSM. MRSM berapa SPM? Tak payah cerita lah. Cerita je lah. Ya. Kawan-kawan nak tak tahu. 9A. Aduh. Budak straight A lah. 9 daripada 9. Alhamdulillah. Budak bijak pandai. Rezeki Allah bagi. Okay. Bukan. Macam mana boleh minat nak jadi kemis ni, dalam bidang kemis? Adakah benda ni spark daripada zaman sekolah menengah lagi? Sebenarnya ya. Memang masa form 4 Form 5. Selalunya kalau sekolah rendah dulu kan cikgu biasa tanya cita-cita apa. So tapi biasanya yang tanya tu cikgu BM, cikgu BI. Tapi masa form 5 tu ustaz yang tanya. Ustaz. Masa kelas pendidikan Islam, ustaz yang tanya, Ustaz Kamal nama dia. Ingat lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz kalau ada tengok. Okay. So dia yang sparkkan lah. Sebab kita lepas SPM kita nak mencari kejayaan kita lah kan. Betul. Mencari path kita kan. So soalan tu memang nusuk kalbu lah. Sebab kita dah melangkah dah ke zaman tu. So masa tu fikir. Yang aku pandai kimia je. Faham? Subjek lain tak boleh bawa. Kebetulan memang kat otak ni masuk kimia. Tak adalah kata pandai kan. Cuma Allah ada bagi kelebihan masing-masing lah kan. Ada orang memang pandai BM, ada orang memang pandai English. Betul. Macam kita. Saya terus terang English Okey lah. Tak adalah power sangat kan. Boleh lah. Kalau nak bertutur bahasa Melayu pun tak adalah kemas sangat. Tapi kalau nak bercakap pasal kimia tu boleh. Faham. Dari situ kita pun tak apa, kita ikut flow lah. Masa tu suka ikut flow je. SPM maknanya semua A. Science subject obviously semua A lah, betul tak kan? Science subject. Antara tiga science subject tu yang paling tinggi kimia. Kimia A+. Tak. A+ masa tu Mat Mod dengan sejarah bos. Sejarah bos. Ui, kau patut jadi lawyer. Cikgu sejarah. Ingat je lawyer. Lawyer pun okey juga sebenarnya. Hafal kan? Hafal tapi sebenarnya tak hafal pun. Okey, so maknanya kimia paling tinggi lah, paling suka lah sebenarnya masa tu. Kimia yang senang lah. Cikgu cakap je masuk. Kita boleh link. Bab 10 tu kita boleh kait dengan bab 4. Macam tu. Alright. So, daripada sekolah menengah, masuk PASUM, lepas PASUM, degree. So, PASUM tu masuk asasi hayat. Asasi Fizikal. Alright. Okay, so masuk asasi fizikal tu memang dengan niat nak jadi kemis ke apa? Sebenarnya tidak. Okay, alright. Okay. Kita ingat nak try mencabar sikit lah. Okay. Chemical engineering masa tu. Ada chemical juga lah kan. Okay, ni menarik juga. Tapi okay, teruskan. Sebab kita fikir, ikut kan lepas nak keluar MSM tu kita target UTP lah. Okay, faham. Chemical engineering. Tapi macam saya cakap lah, sangkut dekat BI. Sangkut dekat BI. UTP dia tengok BI? Tak ada lah, tengok MUET lah. Tapi kat UTP tu dia ada beberapa session interview lah. Sekali je kita lepas. Tak boleh lah. Diorang BI diorang memang wow lah. Memang power lah. Kita rasa tenggelam masa tu. Kalau diorang ajak borak kimia masa tu, kita memang boleh boh je. Alright, tapi dia ajak BI. Tak apa. Yang penting kita boleh berbahasa kan. Okay tu. Rezekinya dapat masuk UM lah. Betul. Pun okey juga kan. Okay. So habis PASUM degree. Tadi ada sebut ke
kau dah sebut tadi pasal chemical engineering kan. Apa beza sebenarnya chemical engineering dengan applied chem? Okay. Engineering ni kita tahu more to site lah. Okay. More to plant. So bila main dengan, kalau chemical engineering ni, ini apa yang aku faham lah. Diorang akan more to banyak numbers lah. Chemical engineering Sebab diorang nak kena ukur size plant, size bilah, panjang tu, fluid, mechanical, semua benda tu calculus. Itu sebenarnya salah satu sebab kenapa tak proceed ke chemical engineering, sebab tu. Okay. Calculus. Berat. Wah, math mod boleh lagi. Okay. Additional math ni memang, walaupun MSM, tak ada mana-mana pun. So itu beza dia lah, yang paling ketara. Itu paling ketara lah. So bila kita masuk kimia ni, kita lebih mendalam ke kemis tu. Mana lagi mendalam, mana lagi susah? Applied ke? Sekarang sama je, applied ke ataupun engineering? Susah lah nak cakap ni. Sebenarnya mana lagi susah, mana lagi senang, sebab itu kelebihan masing-masing. Faham? Okay, so maknanya kau sedar yang kau lebih kepada applied chem ni disebabkan kau tak suka calculus. Number tu lah. Tapi bila ke kimia ni, sebab masa kita ada pengalaman kerja kan, memang orang-orang chemical engineering tu pun sendiri pun rujuk kat kita. Sebab dia pun tak faham sebenarnya kimia. Maknanya dia faham more kepada jenis-jenis plant macam tu. Itu untuk engineering lah. Itu untuk engineering lah. Liquid tu nak lalu, sejuk, panas, berapa laju, nak slow je ke, pipe tu macam ni. Itu diorang chemical engineering kena fikir. Pipe macam mana nak kena pakai sebab nak gunakan chemical ni jenis menghakis. So itu diorang yang kena fikir. Bab tu diorang pandai lah. Tapi kalau tanya kita bab tu, kita lemah lah. Faham? Tapi kalau nak cerita in detail pasal kimia tu, compound kat dalam tu, zarah dia, pergerakan tu, atom tu, reaction dia, itu merujuk ke kita. Korang lebih chemical engineering pun akan rujuk ke kita. Diorang maknanya diorang ni technical, untuk engineering ni technical, korang lebih kepada tak juga. Korang lagi dalam lah sebenarnya. Untuk kimia kita orang lagi dalam lah. Faham. Sebab diorang memang nama pun engineering. Diorang mau tu engineering lah kan. So penting tak untuk kita tahu minat kita ke arah applied chem ataupun chemical engineering? Penting. Faham. First, penting kena tahu minat mana, dan kita kena tahu capability kita. Kalau nak struggle sangat pun, sebab ada juga fikir nak struggle, nak try tukar course untuk chemical engineering kan. Tapi rasanya memang, mungkin Allah dah susun cantik lah ni. Okay. Rupanya betul lah. Kalau bawa pergi chemical engineering tu memang lagi teruk lah. Faham. Dia dah tahu dah mana yang sesuai untuk kita. Betul. Once kita masuk kelas tu, kita dah tahu lah kita boleh bawa ke tak boleh bawa sebenarnya. Kalau tak boleh bawa, macam biasa lah, drop terus. tapi itu jugalah sebenarnya yang kau pun sedar waktu kau masuk masa kat PASUM, betul tak? Apa sedar apa? Yang kau lebih ke arah chemical, applied ataupun engineering ke waktu degree? Masa degree baru sedar. I see. PASUM tu kita boleh carry lagi. Tapi macam mana? Okay, untuk kita yang masa tu mungkin sekarang ni dekat PASUM, tak tahu nak apply mana, nak pergi ke engineering ataupun applied. So nanti degree nanti macam mana? Okay, first tengok minat lah. Tengok minat. Dia sebenarnya macam saya lah kan. Mula-mula nak chemical engineering kan. So kita, kalau saya betul-betul nak, saya boleh je pursue benda tu. Tapi masa tu kita sendiri dapat rasa lah. Ikut rasa hati lah. Allah mesti dah gerakkan hati kita tu sebenarnya untuk pilih apa. Kita je tak perasan sebenarnya. Faham. Kita duk fikir benda tak baik. Sebenarnya Allah dah susun semua cantik je sebenarnya. Betul. Kita yang rasa tak cantik. Untuk Allah cantik. Betul. Yang penting kita tahu mana minat kita. Betul. Go je lah. Sebab daripada masuk kelas, kita dah tahu dah sebenarnya kita boleh ke tak dengan numbers, kita boleh ke tak dengan formula. Kalau okey boleh lah, go lah pergi pada engineering betul, lah kan? Kalau berani boleh. So macam masa tu kita memang tak berani dah. Tahu lah. Dah tahu lah ability kita lah. Tak jadi. So maknanya babe, dalam bidang kau ni kan, dalam bidang kimia yang kau belajar ni pun, ini pun ada lagi cambahan dia. Ada lagi cambahan dia. Ini yang sebenarnya orang tak tahu. Bila punya kimia,
Oh, ahli kimia kerja dalam lab je ke? Bukan. Faham. Kalau tak, sebenarnya kita pun boleh buat bom. Okay. Betul. Dulu ada seorang nama pengebom berani mati tu. Orang Melayu tu. Apa nama dia? Ahli kimia tu? Ahli kimia tu. Faham. Sebenarnya kita mampu je buat. Tapi tak payah buat apa nak buat? Sebab kalau selain daripada kerja dalam lab lah, apa yang kalau rasanya orang biasa ni fikir kimia, main dengan chemical, oil and gas ke? Kan? Macam tu lah. Oil and gas ke. Dia sebenarnya dekat UM ni kira general lagi lah. Kalau dekat contohnya macam UiTM, kita tahu ada dia fokus ke food. Food technology. Chemical, belajar kimia tapi go kepada specific food. Specific food. Sebab food ni dia ada nak kena main dengan biologi sikit. Sebab nak kena masuk ke badan kan, ada enzim lah, apa semua tu. Tak pun ada nuclear chemistry. Tak pun ada macam awak cakap oil and gas. Sebenarnya macam-macam lagi. Kat UM ni kira general lah. Kita boleh masuk mana-mana lah. Tapi mostly susah jugalah sebenarnya nak cari kerja-kerja sekarang ni. Awak produk UM Hebat. Tadi kita dah cakap pasal UM. Ada sebut sikit tadi. Okay. So, ni masa belajar lah. Masa belajar. Okay. So, kita pergi pula waktu dah bekerja. Okay. So, mungkin boleh ceritakan. Lepas belajar ni, masuk kerja dekat mana, bidang apa, industri apa. So, mungkin kawan-kawan pun, nak kerja kimia ni dalam nak kerja apa kan? Kerja dalam lab apa? Lab apa? So mungkin boleh cerita. Ceritakan awak punya dulu. Awak punya pengalaman dulu. Contoh saya lah. Okay. Contoh saya lah. Kalau saya lepas tadi tu saya intern dekat satu kilang ni. Kilang ni dia buat racun tumbuhan. Apa dia panggil? Herbicides. Right. Itu English dia lah. Herbicides. Pesticides pun ada juga sikit lah. Tapi mainly herbicides lah. Okay, so saya kerja dekat dalam kilang tu. And kilang tu ada lab lah. Saya intern masa tu untuk bahagian R&D. Alhamdulillah rezeki dapat terus serap dalam tu. Terus bekerja dalam R&D selama 4 tahun lah. 4 tahun kimia ni kalau kat kilang saya ni bahaya lah. Sebab kita bila buat herbicides ni kita ada main dengan benda-benda yang macam acid, alkali. 80%. 80% of acid. Kalau dulu kalau zaman study dulu mungkin kita main dalam 1%, maximum maybe 10%. Jauh. Masa degree lah. Tak tahulah kalau untuk muda master, untuk orang PhD mungkin diorang ada main lah yang lagi tinggi tu. Cuma untuk saya, pengalaman saya dapat main dengan asid yang pekat ni masa kerja lah. Faham? 80%. So maknanya ni kilang buat racun tumbuh-tumbuhan? Betul. Padi. Kan ada padi, ada rumpai, kita nak bunuh rumpai tu, guna racun daripada kita lah. Dekat kelapa sawit, dekat padi, pokok getah, pokok durian, macam-macam lah, nanas pun ada. Okay, so apa fungsi ahli kimia, seorang chemist, bila bekerja dalam kilang-kilang macam ni? Dia ada dua. First, dia boleh jadi QC, quality control. Maksudnya produk daripada production tu hantar ke lab. So kita yang akan test lah. Sama ada dia achieve the spec ke tak kan. Setiap produk tu ada specifications dia sendiri. So kita QC yang check. Lepas tu yang kedua R&D. R&D ni more to development of new product ataupun kita nak revise balik. Revise ke word dia? Betul. Maksudnya kita nak tambah baik lagi. Tambah baik. Tapi apa yang nak di R&D? Okay, produk korang adalah untuk kilang korang ni produce racun tumbuh-tumbuhan. Apa yang nak di R&D kan lagi? Okay, dia selalunya ada dua problem. Kalau pengalaman saya kerja lah, dia ada dua problem daripada production. Production buat, tiba-tiba raja lain. Patutnya dia warna color pun memang peranan tau. Patutnya dia nak colourless. Tiba-tiba production buat jadi merah. Kenapa? R&D kena figure out kenapa. Sama ada leaking daripada plant ke ataupun salah raw mat pakai ke ataupun raw mat tu yang tak pure ke kan. Tak berkualiti ke, mungkin raw mat yang baru tu daripada supplier yang baru tu tak cantik. Faham? So mungkin itu. Okay. Second,
kita nak producekan produk yang baru lah. Company nak producekan produk yang baru. Tapi produk yang baru tu bukannya kita yang betul-betul develop, kita main macam tu. Tak, kita ambil daripada pattern yang dah ada. Sebab orang dah ada buat pattern dah. Apa yang kita fikir, mesti dah ada orang lain fikir. Faham. Kalau kita lambat buat, mesti orang lain dah buat kan. Soalnya pattern-pattern ni mesti orang lain dah fikir juga. Ada ke benda yang kita terfikir, kau sendiri lah kan, kau terfikir, tak ada lagi yang kena pattern? Setakat ni tak ada lah awal. Memang cari je mesti ada. Mesti dah ada. Cari je mesti dah ada. Faham. Tapi cuma kita pandai ke tak nak buat balik, nak duplicate balik pattern tu. Itu kerja R&D. Nanti kita cari mana-mana pattern yang sesuai, kita test lah. Dekat pattern tu kan akan tuliskan prosedur eksperimen, tapi selalunya pattern-pattern ni tak ada payung sangat semua info kan. Dia mesti ada simpan resepi sikit kan. Kat situ lah kerja lagi R&D. I see. Kita pula yang congkel lagi benda tu. Ui, maknanya it's a big thing lah sebenarnya. Sampai kena ada R&D semua. Satu projek tu saya pernah buat ada yang makan masa setahun. Baru siap. Lebih 300-400 eksperimen saya ulang. Tiap hari saya ulang. So makan masa setahun. Baru dapat formula dia yang betul. Faham. Sebab pattern tu tak betul. This is a new thing. Dia sikit je lah dia bagi kan. Tak ada nak payung semua. Kalau nak bayar dia kata. Selalunya yang pattern, yang buat pattern ni semua orang luar negara ke? Orang luar negara. Mostly kita akan pakai China. Lepas tu US. Tapi China memang above far daripada kita lah. Diorang memang beyond daripada kita lah. Teknologi, fikiran pun memang diorang. Betul. Maknanya korang punya kilang besar, kilang korang? Boleh tahan lah. Berapa ramai pekerja tu? Ada dalam 200 orang. Satu kilang? Semua ahli kimia ke? Tak ada lah. Kimia dalam lab tu ada dalam 15 orang macam tu. I see. Yalah, semua production tu semua. Production lah yang ramai. Okay. Faham. Tapi 15 orang dekat lab tu. Perlukan ramai juga lah. Boleh kata masa kerja tu 4 orang R&D. Yang lain semua QC. Faham. Okay, so korang maknanya memang mainly buat racun tumbuh-tumbuhan. Maknanya kalau cakap pasal racun, pernah meletup tau. Ui, iya doh, macam cerita Mr. Bean tu. Kilang? Bukan kilang. Ni korang punya lab lah. Saya punya eksperimen tu. Okay. Meletup lah. Okay, ceritakan sikit. Meletup tu. Termometer banyak dah saya pecah kan. Bos memang tak boleh cakap apa lah. Kita pun macam mana bos, kita kan, pressure tinggi, panas sangat. Betul. Melampau lah, pecah apa-apa kan. Dia tolak pressure tinggi sangat dalam bowl tu kan. Dia tolak termometer tu, melanting boy. Kecoh satu pula. Mercury sepah. Tapi tak bahaya ke tu? Sebenarnya bahaya. Tu lah. Nak tanya, kau tak pernah berhadapan dengan situasi tadi meletup? Kena badan ke, melecur ke? Sebab tu safety tu penting. Kan kita buat dalam fume hood kan. Fume hood tu sentiasa tutup lah. Kalau tak tutup tu masa tu, saya kat depan tu je sebenarnya. Faham. Memang kena lah. Sebab tu kena tutup lah. Memang. Kalau kena masa tu, mercury apa reaction dia dekat badan kita? Mercury ni akan resap. Mercury ni dia akan masuk. Dia akan jadi toksik lah kat dalam badan ni. Kita jadi apa, cacat ke? Tak tahu lah. Rasa lead to cancer lah lebih. Benda tu memang toksik lah. Mercury. Mercury tu dalam termometer tu tak banyak pun. Mostly yang masa eksperimen meletup tu. Masa tu buat projek tu nama Diuron. Dia kena heat sampai 200 lebih tau. Berapa degree tau. Panas lah? Panas lah. 200 panas lah. Kita boiling point 100. Ni 200. So panas kan, kita R&D ni senang je. Buat eksperimen ni senang je. Okay. Sebenarnya tak susah. Okay. Masa memikir tu yang susah nak buat apa. Tapi masa jalan tu senang je, tengok je. Campur 4 jam tengok. Budak-budak kisi menyirap. Orang tengok kita macam relax sangat. Tapi tak. Observation tu sebenarnya kerja kita. Ya, faham. Setiap kali 5 minit tengok. Dah berubah colour ke? Dia dah jadi precipitate ke? Tiba-tiba dia cair ke? Tiba-tiba jadi hitam legam. Pam. Dah salah tu. Pulang balik. Itu yang sampai tahun 3-400 tu. Betul. Sekali tunggu pun dah 3-4 jam Faham. Ada yang projek saya kata setahun tu, itu memang saya datang daripada pagi pukul 8 tu terus start, habis pukul 7 malam.
Jadi tak? Oh, setahun lah baru jadi. Buku 7 pop tak jadi. Esok buat Nak balik. nak ubah parameter ke apa ke, tak boleh tukar semua. Kan? Kalau kita nak ubah temperature je. Kalau kita nak ubah volume je. Faham. Kalau nak ubah pressure je. Kita tak boleh ubah semua. Nanti kita tak tahu mana satu yang efek tiba-tiba menjadi ni. Dia pun boleh ubah dimanipulasi gitu. Betul, brother. Dah janam lu. Dah jalan. Itu ada. Dia ada dimalarkan. Dimalarkan. Kita tahulah apa yang betul. manipulate kan. Betul. Boleh link kan? Boleh. Saya pun budak sains lah. Tapi yalah sains kita ni ke laut lah. Okey lah tu, senang nak cerita. Okay, so kilang korang buat racun serangga. Racun Serangga pun tumbuhan. ada juga. Itulah. Korang pun ada buat juga? Ada juga. Okay. Cuma dia anak syarikat lah. Faham? Okay. So maknanya banyak lagi lah kilang-kilang dekat, kita cakap pasal Malaysia lah kan, yang boleh menawarkan peluang pekerjaan untuk kemis ni. Sebenarnya banyak. Apa lagi kilang yang ada? Dulu sebenarnya saya sebab suka perfume kan. Ingat kerja kilang perfume. Ada? Tapi kilang perfume kat Malaysia ni cari macam tak jumpa. Tak tahulah kalau kita yang tak pandai cari kan. Tapi dah cari lah, tak jumpa. Apa lagi kilang-kilang yang pernah terlintas dalam fikiran untuk kerja kat situ? Indah Water kita boleh kerja. Loji tu, nak cuci balik kumbuhan tu. Mesti nak kena letak additif lah, nak kena letak apa-apa solution untuk gumpalkan dia. Gumpalkan tahi. Itu kerja kemis lah? Itu kerja kemis. I see. Lagi. Cat boleh cat. Cat. Cat banyak kan. kan? Cat ni kita nak kena main dengan colour. Nak main dye lah. Nak main dengan binder. Nak main dengan pengawet. Bagi cat tu tak berkulat. Ada main dengan biologi sikit lah benda ni. Lagi. Apa lagi? Lagi. Okay, oil and gas ada normal lah. Tu normal lah kan? Company simen pun boleh. Simen? Company construction pun boleh. Ada apa lagi? Tak pun kita kerja dengan orang yang supply barang-barang kimia ni. Okay. Orang yang jual metanol, orang yang jual toluene. Kita kerja dengan dia orang. Okay. Yang cakap pasal supply ni kan, apa tadi, metanol, benda-benda ni, dia kira compound kita panggil. Kita panggil apa? Elemen tu Bukan elemen. Bukan elemen. Okay. Contohnya macam mercury kan. Benda-benda ni mana diorang dapat tu? Faham tak? Mana diorang dapat Yang raw, yang betul-betul raw. Kau tahu tak kat mana diorang dapat? Contoh. Tak tahu. Susah sebenarnya tak tahu. Kalau tahu tu dah try macam-macam dah. Okay, macam kau orang buat racun tumbuhan. Okay, apa benda yang chemical yang ada, yang main lah? Main kita ada acid. Acid pun susah nak dapat. Adalah acid boleh dapat kat hardware, tapi itu semua acid yang cair lah. Faham. Kita nak yang pekat punya. Faham. Supaya dia punya, kira dia dalam tu pure dia tinggi lah kan, bila pekat tu. Lepas tu kita ada main dengan macam-macam nak sebut ni. Tapi tak tahu mana diorang dapat So aku terfikir kan, sebab korang kilang mesti production korang banyak, betul tak kan? So mana dapat tu benda-benda ni semua? Semua import. Import barang-barang yang semua import. Mostly siapa supply? Cuba teka. China. Mesti China punya. Okay. Dia orang memang banyak dah tinggi kan. Dia memang dah monopoli banyak sektor sebenarnya. Kita je tak perasan. Jadi sebenarnya memang dah maju jauh daripada kita. Sebenarnya kita masa saya kerja tu memang ada panggil orang daripada China datang untuk buat collaboration. Memang dia orang lagi tahu. Faham. Yalah, negara dorang besar. So tanah untuk diorang test banyak. Betul. Luas. Manpower banyak. So bila manpower banyak, volume pun banyak juga. Betul tak? Bila otak pun banyak. Betul. Ramai orang Betul. banyak otak lah. Bila banyak otak ni banyak idea, banyak akal lah. Betul. So sebenarnya sebab tu lah salah satu faktor diorang maju. Betul. Okay, so ada lagi ke bidang yang ada dekat dalam kemis punya dunia ni kan, yang unik? Tadi kita ada sebut pasal oil and gas kan, cat, construction, racun-racun. Ada lagi ke yang orang mungkin tak tahu sebenarnya? Ada rupanya. Kimia ni masuk apa? Kena bagi masa sekejap ni. Okay. Tak payah cakap je lah.
Apa lagi kimia boleh kerja lah? Selalunya benda-benda macam tu lah kan. Selalunya memang benda itu je lah. Kalau nak benda unik-unik sikit, mungkin main dengan elektrolisis. Kalau awak pernah dengar elektrolisis dulu. Okay, elektrolisis. Elektrolisis ni more to plating. Kita nak salut sudu, nak salut dengan perak. Itu main kimia juga. Memerlukan ahli kimia juga. Memerlukan chemical engineering juga untuk dia buat setup semua. Tapi idea dia nak bagi positif, negatif, chemical ni akan lalu sini. Yang ini plus, ini power dia minus ion tu. Macam mana pergerakan ion tu. Okay, itu chemistry. Pergerakan ion tu chemistry boleh suggest. Tapi untuk sediakan besi tu nak masuk sini, elektrik tu nak masuk ikut sini, okay, itu chemical engineering lah. Ni memerlukan dua-dua lah sekali. Nak salut sudu tu dengan emas, itu perlukan kimia juga. Maknanya dia nanti benda-benda plating lah. Kalau ada rezeki nanti, kalau ada orang yang chemical engineering, boleh kita tanya diorang pula lah kan. Boleh tanya, mesti lagi menarik sebenarnya. Betul. Sebab saya tak boleh explain in detail pasal benda-benda yang berkaitan dengan engineering chemical ni. Kalau lab, okey. Buat meletup, depan muka boleh. Dia sebenarnya dia sebenarnya dua benda yang berbeza. Sebenarnya tapi dua-dua memerlukan berkait sebenarnya. Berkait sebenarnya. Tapi sebenarnya berbeza. Profession tu sebenarnya berbeza. Faham. Sebab tu gaji pun beza. Okay, gaji berbeza. Okay, kita cakap pasal gaji. Satu benda yang mungkin kawan-kawan kita nak tahu, apa career advancement yang kita boleh aim to the highest peak lah dalam bidang bila jadi chemist ni. So mungkin kita mungkin boleh jadi, kalau engineer mungkin yalah kita kena tanya engineer lah, mungkin diorang boleh dapat IR ke semua kan. So kalau dalam bidang applied chem ni, apa the highest position yang kita boleh aim for? Sebenarnya kalau nak ikut qualification je, bagi saya lah, ni saya cakap bagi saya lah, kalau nak ikut qualification je, kita paling tinggi pun manager lah. So kalau nak naik atas lagi dari itu, general manager ke, COO ke, COO, CFO, benda-benda tu more kepada skill lah. Communication skill, leadership skill, itu yang akan bawa kita ke posisi atas tu sebenarnya. Tapi kalau ikut qualification kita ni, paling pun manager lah. Okay, mana yang lagi senang untuk naik? Mungkin kau berada dalam industri yang kau dah kerja lama dah. Siapa yang lagi cepat naik? Applied chem ataupun chemical engineer? Chemical engineer. Sebab kerja dia orang tu nampak macam besar. Faham. Main dengan besi, kipas yang besar sedepa ni. Dia orang nak kena kawal. Kita main kipas kecil ni je. Dia orang punya kipas. So kalau nampak jelas kerja dia orang tu memang wow. So kalau siapa yang applied chem ni, dia memang mungkin struggle sikit lah kot kan untuk cari kerja. Bukan cari kerja, bila nak advance, bila nak what's next dalam career tu, dia kena bersaing pula dengan chemical engineer. Kalau tiba-tiba dekat situ ada chemical engineer, mungkin orang akan lagi tengok chemical engineer. Boleh jadi. Faham. So dia kena dapatkan skill lebih lagi lah sebenarnya. Melainkan chemist tu ada nilai leadership, nampak kat dia. Sebab bila kau kerja engineer ni, first skill yang kau memang ada tu, bila kau dah start kerja tu, mesti ada budak. Kau mesti ada budak kan. So kat situ kau dah develop leadership kau. Tapi kalau chemist ni, main dalam lab ni, main dengan apparatus ni, macam mana nak develop leadership? Faham. So mesti akan nampak ekstra ke dia orang lah. Bila faham. Apa yang nampak masa kerja dulu lah. Sebab bila engineer ni faham lah, bila kita fikir pasal engineer ni pun, dia orang mesti obviously akan turun site. Betul. Dia mesti akan deal dengan department-department lain. Betul. Bila dengar description kerja kau tadi, lebih kepada dalam lab. Memang duduk saja dalam lab tu. Yelah, kita nak kena tengok 4 jam, 5 jam tengok je benda kipas pusing. Tengok. Termometer naik. Berhenti kan. Betul lah. Betul lah. Dah sejuk. Panaskan balik. Tunggu. Faham. Tak gah. Hanya kemis yang faham kemis lah. Dia orang akan, jadi macam ni TJ. Tapi orang luar tengok. Betul lah. TJ. Yang tahu YTJT. YTJT. Banyak pula dia punya J.
Alright, Itu okay. So, banyak ni benda kita Betul. dah cakap ni pasal chemist ni. First time juga kita tahu yang dia ada banyak percambahan sebenarnya dalam bidang kimia ni juga. Banyak sebenarnya. Cuma peluang kerja tu macam biasa lah sekarang. Memang kompetitif lah. Kompetitif. Paling common pun kalau aku rasa untuk applied chem, tapi dua dia pun sama, boleh jadi cikgu kan. Applied Chem? Applied Chem. Kau nak jadi cikgu kan kena ambil tu. Oh, Tambahan tu. di PLI tu. Benda tu. Yang kena jadi ada 2 tahun lulusan. lagi tambah. Itu je lah Itu je lah. Betul boleh lah. Sebab kalau betul juga sebab kalau kita Apa-apa course pun macam tu kan. betul. Sebab kalau kita nak jadi cikgu, kita apply, might as well orang ambil lulusan yang memang grad daripada UPSI kan, yang memang macam tu ada lulusan pendidikan background kan. Pendidikannya background. Yes. Si. Alright, so mungkin boleh kot share lagi sepatah dua kata kan untuk kawan-kawan kita, mungkin adik-adik junior ke yang Nak tahu apa? yang sekarang ni mungkin tengah pening kot kan. Nak ambil chem, aku minat kemis. Tapi betul ke aku betul-betul ni minat kan? Peluang pekerjaan. Ada ke peluang pekerjaan? Mungkin kau boleh bagi tahu lah sikit, share dengan diorang. Apa yang diorang kena buat, apa yang diorang kena study ke kan daripada sekarang in order for them untuk jadi a good chemist. Silakan. Bukan in order untuk jadi good chemist lah. Untuk jadi in order of good person lah. Okay. Orang yang karakter dia menarik ni, dia memang takkan ada satu skill je. Dia mesti ada banyak lagi skill. Faham. So, untuk adik-adik kemis, nak cari kerja sekarang memang susah. So, kita kena develop diri kita dengan skill-skill lain. Contohnya skill bercakap lah. Skill bercakap, tak pun mungkin pandai dengan laptop, pandai dengan design. Dengan skill-skill tu lah yang boleh jual diri sebenarnya. Kalau setakat dengan kemis saja, tak cukup lah. Daripada skill tu lah dia akan bawa kita from a normal chemist kepada chemist yang Ilmu yang kita ada tu tak cukup. Orang tak tahu. So kita kena ada something yang boleh build kita punya repo. Baru orang tahu kita ni boleh buat kerja and kita tahu kerja apa kita buat. Kalau tak orang tahu just tahu yang kita tahu buat kerja. normal chemist. Normal chemist. Dia tak tahu yang kita sebenarnya boleh step ahead. Betul ke apa aku cakap tadi? Betul. Faham Faham. Aku faham. Yelah betul lah tu sebab dalam dunia pekerjaan sekarang ni okay, dia tak macam dulu. Dia bukan macam dulu. Okey tak sama-sama. Great mind thinks alike. Bukan macam dulu. Dulu senang je. Dapat ilmu tu kau apply kerajaan senang lah hidup kau. Betul. Dia mungkin dulu mak ayah bukan main lagi kau dapat menantu kerajaan. Betul dia. Sekarang mak ayah tak heran. Bersepah lah orang kerajaan. Cikgu. Bersepah dah cikgu. Dapat menantu cikgu. Doktor. Banyak ramai dah doktor. Sampai melimpah ruah. Sampai orang cakap memang dah over sangat bilangan doktor. Kononnya lah. Dia tak tahu. Contoh lah kan. Nak menunjukkan bahawa dulu mungkin dengan ilmu background study tu saja dah cukup. Untuk hidup. Tapi sekarang ni untuk further, untuk kita lebih ke depan dalam kita punya pekerjaan tu, kita memerlukan lebih daripada sekadar teori yang kita belajar waktu belajar tu. Betul? Betul. Teori yang kita belajar lebih daripada teori. Waktu universiti semua tu lah. Skill, soft skill itu yang penting sebenarnya. Soft skill tu yang penting. Faham? Sebenarnya tiba-tiba contohnya saya kan buat kerja kimia yang tak pandai, tapi pandai cakap, boleh naik ke? Itu standard lah. Boleh cakap ke? Boleh cakap je lah. Politik ni kat mana-mana pun ada. Betul. Dalam kerja pun ada politik. Betul. So kita memang kena pandai membawa diri. Bukannya kita nak jadi YB. Bukan. Cuma kita nak build the repo diri sendiri kan. Kita kena build repo diri sendiri. Orang lain takkan tiba-tiba nak canang pasal kita. Kita juga kena tunjukkan diri kita dengan bercakap lah. Betul. Sebab kalau kita ada ilmu tu tapi kita simpan je, orang tak tahu. Betul. Tapi bila kita ada ilmu and bila kita boleh bercakap, so baru kita boleh sampaikan ilmu tu, baru orang nampak. Betul. Orang tak nampak, kita simpan je. Betul. So soft skill tu memang penting. Tu soft skill, betul. Dan dia bukan sekadar mungkin saya boleh tambah sikit lah kan. Dia bukan sekadar bercakap je sebenarnya. Macam mana seni kita untuk berurusan dengan orang lain. Macam mana kita bercakap, macam mana kita handle a very
hard punya situation, mungkin ada pergaduhan ke, ada satu insiden ke, macam mana kita deal, macam mana kita jaga hati semua pihak. Leadership lah. Leadership lah. And politik kan. Betul lah tu kan. Sebenarnya back to politik lah. Kalau kita diam, ya memang gitu je lah kita. Politik ni bukanlah benda yang kotor sebenarnya. Kalau kita pandai main, kalau kita pandai bawa sebenarnya. Sebenarnya untuk Dia lebih kepada nak cara pembawakan diri kita. Kalau kita pandai how to main politik ni sebenarnya dengan baik lah, dengan baik. Benda ni akan membantu kita untuk bawa diri kita lebih jauh sebenarnya. Betul. Dengan cara tu yang memang baru orang akan nampak. Kalau tak, orang tak nampak. Betul. UM lah ajar ni. Awak studi UM ya? Awak bukan? Alright, so macam tu lah. Okay, itu sedikit sebanyak lah untuk kawan-kawan yang sekarang ni mungkin adik-adik kan, yang tengah on the way nak harap sama bermanfaat lah kan. Manfaat. Saya pun tak tahu, saya cakap je ni. Manfaat. InsyaAllah. So mungkin sebelum ni diorang macam keliru, macam mana nak jadi chemist kan. Sekarang ni mungkin diorang dah ada sedikit sebanyak ilmu. Tak banyak pun, mungkin sikit ilmu. Just a glimpse idea lah kan, sikit idea apa laluan yang diorang kena aim daripada sekarang untuk jadi ahli kimia. Apa-apa pun kena buat research lah. Okay. And kena rujuk pada orang yang betul. Kalau contoh macam biasa lah, macam kita tengok orang viral kat TikTok sekarang kan, rakan-rakan kereta orang, Kuchester kan, tanya what do you do for living kan. Dia sedikit sebanyak menginspire orang untuk jadi macam tu juga. Contohnya orang tu kata, saya buat bisnes macam ni, barulah dapat kereta macam ni. Barulah kita, okay, aku pun kena buat bisnes juga. Inspire orang lain lah kan. Betul. Alright, so thank you Muklis. Betul ke aku cakap tadi? Betul. Kita tengah cakap pasal apa tadi? Kita tengah cakap pasal peluang pekerjaan. Inspiring. Okay tu, bolehlah sikit-sikit kan. Macam jauh pula. Tak ada, okay. Alright, so itu je lah kot. Okay, untuk minggu ni. Rujuk orang betul tadi kan. Rujuk orang betul lah. Kita dah nak tutup dah ni. Ya. La ilaha illallah. Dah tutup dah ni. Okay. So, kalau ada siapa-siapa kawan-kawan, adik-adik ke yang nak contact kau, nak tanya pasal kimia, boleh juga kan? Boleh lah. Always open. Okay, so kita tinggalkan Instagram Muklis kat sini. So, boleh search lah dia punya username ni. DM dia bila-bila masa. Nak tanya tips untuk menjadi seorang ahli kimia yang berjaya. Thank you so much bro. InsyaAllah. Kita jumpa in the next episode. Tengok pekerjaan apa lagi yang kita nak bawa dan share dengan you guys. Nantikan. Ciao. Request pun boleh. Allah.